Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Sadaqallahu 'azim. Yang bermaksud dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bikin sinan pada kita pada hari ini untuk sampai awal di rumah Allah ini, dan semoga kita menunggu masa salat fardu Jumaat untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, untuk sama-sama kita ingat antara satu sama lain. Kita nak tilawah, jadi kita nak kaji ayat suci Al-Quran Al-Karim, kita nak ambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha untuk kita nak memperbetulkan diri kita. Mungkin kesilapan yang selama ini biasa kita buat, biasa saya buat, biasa kita semua buat. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dia boleh mendatangkan kecintaan kita kepada agama Islam yang kita hadapi. Muslimin para hadirin dalam Islam, dalam kitab Hayat Sahabat, di mana kisah-kisah para sahabat Nabi yang begitu hebat, yang begitu agung, yang dapat diberikan dengan asuhan Al-Quran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada menceritakan kisah seorang sahabat yang cukup hebat dari segi ibadah dia dan cukup hebat dari segi dermawan dia. Dan disebut dalam kitab tersebut, Hayat Sahabat, dia ini bukan dermawan saja, dermawan yang luar biasa. Kita biasa dengar sahabat yang hebat, yang kaya, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, warga Ummu Salamah, Osman bin Affan, Sa'ad bin Zaid. Ini di antara sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala bagi lebih harta, dan dia juga seorang yang pemurah. Tetapi ada seorang sahabat yang dia tidak popular sedikit di kalangan sahabat. Sebab apa? Sebab dia ini termasuk dalam sirah sahabat yang kecil. Adapun Abdurrahman bin Auf itu sahabat-sahabat yang besar. Masa Nabi dan menjadi Rasul, dia masa itu dah besar, umur dia sebaya ataupun tak berapa tua dengan Nabi, pilih 10 tahun biasa berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Al-As bin Sa'id. Dan Sa'id bin Al-As bin Sa'id namanya. Dia nama dia dipin kepada bapaknya, bin kepada datuk dia. Nama-nama datuk itu dapat dia. Orang Arab sudah menjadi biasa. Kalau kita dengarkan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, biasa. Dan Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim, dia ambil nama datuk dia. Dan ada seorang pada macam itu. Sa'ad bin Al-As, Sa'id bin Al-As bin Sa'id, ketika mana dia berusia 2 tahun, bapa dia meninggal dunia. Dan dia dibela oleh Sayyidina Osman bin Affan kerana jalur dia punya keturunan dia setelah dia sampai ataupun dia ada hubungan pertalian persaudaraan dengan Osman bin Affan daripada keturunan Umawi. Sebab kalau kita tengok Osman bin Affan Al-Umawi namanya, makna dia ini orang Umawi.
Baik Sa'id bin Al-As bin Sa'id ini, ketika mana dia berusia 2 tahun, bapa dia meninggal dunia. Bapa dia ini budak tentang meninggal dunia ketika menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Tiba-tiba bapa dia ini mati. Dia tak syahid kan? Sebab dia menentang Islam dalam perang Badar. Kemudian yang membunuh Sa'id ini siapa dia? Yang membunuh Sa'id ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Dia membunuh Sa'id bin dia membunuh Al-As bin bapa dia. Dan bapa dia ini tidak beriman pada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebabkan dia ini ada pertalian persaudaraan dengan Utsman bin Affan, maka ketika dia berusia 2 tahun, Utsman mengeluh dia. Utsman ambil alih tugas untuk nak jaga Sa'id bin Al-As bin Sa'id. Jadi pada ketika itu Utsman bin Affan dia merupakan menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sa'id bin umur 2 tahun dia mendapat didikan daripada Nuraini, maknanya 2 cahaya mata Nabi. 2 anak Nabi. Utsman berkahwin dengan anak Nabi yang namanya Ruqayyah. Orang Melayu panggil Ruqayyah lah. Orang kampung panggil Kakiah. Nama dia Ruqayyah. Kemudian bila Ruqayyah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwinkan pula dengan adik Ruqayyah, nama dia Ummi Kulsum. Orang Melayu panggil Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ataupun Ummi Kulsum. Jadi dia mendapat didikan daripada 2 orang anak Nabi. Jadi bermakna Sa'id bin Al-As ini dia adalah orang yang mewarisi perkara-perkara yang baik. Sebab Utsman bin Affan itu seorang yang cukup baik akhlaknya. Sebab itulah Nabi SAW kahwinkan anak dia dengan Ruqayyah, kahwinkan dengan Ummi Kulsum. Sebab Utsman ni kalau kita biasa dengar hadis menceritakan bagaimana Nabi SAW tanya kepada Utsman, di atas dunia ni apa benda perkara paling kamu suka Utsman? Nabi SAW menjawab 3 perkara. Wahai salasa, aku suka 3 perkara ya Rasulullah. Apa dia? Aku dia. Di atas dunia yang kamu suka Utsman, yang pertama sekali, aku suka menginfakkan harta kepada jalan Allah. Pada jalan Allah, bukan pada jalan maksiat. Dan aku suka menginfakkan harta aku. Itu pertama, paling aku suka di atas dunia Rasulullah. Yang kedua, paling aku suka di atas dunia ini, aku suka jamu orang makan, bagi orang makan. Itu Utsman bin Affan. Yang ketiga, perkara yang paling aku suka di atas dunia Rasulullah, iaitu aku suka bangun malam di ketika mana orang lain tengah sedap sebab itulah Nabi SAW bila sebut macam itu, aku suka dengan dunia kamu. Sebab itulah Nabi kahwinkan anak dia dengan Utsman bin Affan, seorang yang kuat beribadah. Bila anak dia meninggal dunia, Ruqayyah meninggal dunia, kahwinkan pula dengan Ummi Kulsum, anak Rasulullah, adik kepada Ruqayyah. Dalam bahasa Melayu dia kata apa? Tadi salin tiga, bukan salin sejadah. Atau salin kampin kan? Salin tiga lah. Kelas salin tiga atau salin tiga lah. Baik, jadi mana Utsman bin Affan seorang yang hebat peribadatannya. Dia seorang yang cukup pemula, seorang dermawan, seorang yang juga merupakan orang yang kuat melakukan ibadah. Dan dia juga seorang peniaga yang hebat dan dia seorang dermawan. Dan Sa'id bin Al-As pula dia mendapat didikan daripada Utsman bin Affan. Dan dia mempelajari Al-Quran dengan Utsman bin Affan daripada akar yang kuat. Kalau kita tengok Utsman bin Affan ini kan antara sahabat yang mula-mula sekali yang membukukan Al-Quran Karim. Sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Bakar sudah pada. Kemudian zaman Umar Al-Khattab dari diperbiarkan lagi. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dibukukan Al-Quran. Yang mana Al-Quran kita tahu kan pada zaman dulu dia tidak ditulis di getah-getah ni, dia tulis dekat batu, tulis dekat pelepah tulis dekat kulit-kulit binatang. Jadi Utsman lah yang membuku
Itu maknanya bukan Al-Quran itu, bukan ditulis Al-Quran Al-Karim itu dalam keadaan dibukukan, tak macam buku hari ini. Tak sekarang kan ada Rasul Osmani kan Al-Quran itu. Dia bukan macam kitab sekarang ni. Al-Quran yang asal dulu kalau kita tengok kan, dia ditulis dalam keadaan tidak ada baris. Bukan saja tak ada baris, Al-Quran ditulis dalam keadaan titik pun tak ada. Titik pun tak ada. Kalau kita lah kok biasa pergi, kita biasa tak pergi museum kesenian Islam dekat depan Masjid Negara, biasa pergi kan? Tuan-tuan dari dah kalau tak pergi, orang Amerika tak tengok. Nanti kita buatlah lawatan sambil belajar museum kesenian Islam. Kita tengok bagaimana Quran ditulis dalam keadaan tak ada baris. Baris pun tak ada, titik pun tak ada, sambung pun tidak. Ya Allah, itu dulu lah. Jadi Osman bin Affan ni orang yang mengumpulkan Al-Quran Al-Karim, orang yang hebat baca Al-Quran, yang sehingga kadang-kadang hadis disebutkan man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu iaitu orang yang belajar dan mengajar Al-Quran Al-Karim. Itu orang terbaik. Orang terbaik kata Nabi, khairukum orang yang paling baik man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Osman bin Affan orang yang belajar mengajar Al-Quran sampai dia menjadi Amirul Mukminin, jadi sahabat, jadi seorang businessman, dan dia juga seorang dermawan, dia juga mengajar Al-Quran kepada rakyatnya. Jadi pada ketika itu dia ni antara orang yang belajar Al-Quran dengan Nabi SAW, Osman bin Affan, dan masih sama Sa'id yang masih umur dia kecil, umur dia 2 tahun. Pada ketika itu dia belajar Al-Quran dengan Osman belajar dengan Rasulullah SAW. Jadi makna dia Islam dia dapat daripada akar tunjang yang kuat. Tuan-tuan belajar Islam dengan Nabi. Nabi belajar dengan Nabi, akar Islam dia kuat. Dan dia dah dikatakan bagaimana Osman ketika mana Sa'ad bin Al-As dia besar, Osman pada ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Menjadi Amirul Mukminin dalam bahasa kita panggil Waibila yang berhormat. Pada ketika itu dia melantik Sa'ad bin Al-As ini sebagai penulis 12 orang, salah seorang daripada 12 orang penulis wahyu, penulis Al-Quran Al-Karim. Baik zaman Osman menjadi Amirul Mukminin. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sepupu kepada Osman bin Affan menggelarkan dia ini sebagai apa? Karimul Quraisy, orang Quraisy yang sangat mulia. Pasal apa? Sebab kemuliaan yang ada kepada Sa'id bin Al-As ni, dia memiliki ciri-ciri sebagaimana yang ada kepada anak turun Nabi. Cara berjalan dia macam Nabi, mimik muka dia macam Nabi, cara dia bercakap macam Nabi, lahjah dia macam Nabi. Semua ciri-ciri itu ada sebagaimana Rasulullah SAW memiliki bentuk badan dia macam Nabi. Itu dikatakan Karimul Quraisy. Sebiji macam Nabi lah. Macam saya tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan kenal tak Ustaz Harian itu? Kenal atau tidak? Kenal. Apa yang ada dalam kepala tuan-tuan disebut saat itu? Sebiji macam Datuk Ismail Kampung kita katakan sebiji gitu. Amanah dia macam tu memiliki ciri-ciri orang-orang yang memiliki sebagaimana yang apa yang ada pada badan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia merupakan seorang remaja yang ketika usia remaja dia umur 17 tahun dia memiliki kekokohan untuk menjadi seorang pemimpin. Ada tokoh dia itu jadi pemimpin, ada pemimpin. Nak jadi pemimpin ini bukan celah-celah tua. Allah Taala ini ada tokoh-tokohan tertentu. Dia ada tokoh jadi pemimpin. Dari zaman Osman bin Affan, Osman ni melantik dia ketika umur dia 20-an. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23. Ketika umur dia pelaksanaan di 20-an tu, dia dilantik oleh Osman bin Affan untuk menjadi panglima perang. Menjadi panglima perang dan untuk membuka kota-kota Islam yang baru. Kan pada ketika itu Islam berkembang di belah-belah Uzbekistan, belah-belah Tajikistan, belah-belah
Afghanistan lah, dekat Rusia. Dia ni antara orang terlibat membuka kota-kota Islam di Samarkand, dekat Imam Bukhari. Dia semua, ini antara dia orang terlibat membuka kota dan dilantik menjadi gubernur ataupun menjadi YB. Di mana menjadi YB di Uzbekistan, di negara-negara Rusia itu sangat awas ini. Dan dia merupakan seorang yang Allah Ta'ala bagi kehebatan kepada pengajaran agama dia, dan dia pula ada kepakaran dalam menyampaikan ilmu sebab agama dia, buat belajar Osman bin Affan, dan ramai anak-anak murid dia pada ketika itu. Dan ditakdirkan pada Allah Ta'ala, dia ni Allah Ta'ala bagi rezeki yang berlipat-lipat, melempar ruang. Tentang dia kalau melempar ruang sikit kan, kalau melempar ruang terlalu banyak. Nak gambar-gambar itu kan, macam orang nampak bonus kan, dia kalau menegak lain, kalau melintang lain kan, kalau menegak, melintang, patah tulang lain, itu kan berlipat-lipat dengan itu kan. Jadi pada ketika itu, di zaman Osman bin Affan ni, bila Osman jadi Amirul Mukminin, dia dilantik menjadi Amirul Mukminin di negara-negara di sebelah Rusia. Dan satu hari, apabila Osman bin Affan wafat, naik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan apabila Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dan Ali bin Abi Thalib wafat juga, pada ketika itu pemerintahan Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Cerita-cerita pembunuhan Ali, pembunuhan Osman bin Affan ni banyak cerita. Saya tak mencerita, dengan cerita sangat asli. Jadi bila dia zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pemerintahan Islam pada ketika itu berpusat di Damsyik, di Syria, dalam bola. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini melantik siapa? Sa'ad bin Al-As bin Sa'id ini menjadi YB, menjadi yang berhormat, menjadi Amirul Mukminin di Madinah Al-Munawwarah. Dan semasa dia menjadi yang berhormat, dia menjadi YB, menjadi Amirul Mukminin di Madinah Al-Munawwarah, dia ni seorang guru, dia juga seorang wartawan, dan dia juga seorang ulama, dan dia juga seorang peniaga, seorang Amirul Mukminin. Kita terdiri dulu ulama-ulama ramai yang kita, kalau tuan-tuan biasa dengar ada seorang ulama, biasa tak kena seorang Mukminin. Sahabat saya ada bawa Ustaz Nazmi Karim ada bawa. Dia kata seorang ulama nama dia Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tuan-tuan kalau biasa dengar Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kan? Kita bila dengar macam bunyi sabun, tapi memang sabun. Syekh Ali As-Sabuni makna dia sabun tu dalam bahasa Arab. Tu sabun tu dalam bahasa Arab. Dia bahasa Arab di Melayu bukan. Syekh Ali As-Sabuni sebab tu dia ni mewarisi perniagaan datuk dia. Datuk dia ni meniaga sabun, ada kilang sabun. Saya ingat saya belajar di Mesir dulu ada seorang buku saya, Dr. Hadid namanya. Dr. Hadid. Saya kata Hadid ni bahasa Arab, maksudnya Mesir. Kan ada surat Hadid kan. Saya kata pasal apa doktor nama Hadid? Namanya bukan Hadid. Nama dia Muhammad Rauf bin Al-Hadid. Tapi yang panggil dia Dr. Hadid, Doktor Besi. Masalah apa dia panggil Doktor Besi dia? Rupa dia ni bapak dia ada kilang besi dan dia mewarisi perniagaan bapak dia tu kilang besi. Mana dia panggil Al-Hadid. Macam saya pula, kalau saya dilantik menjadi managing director, CEO kan, CEO apa dekat Perwajar Steel kan. Daripada dia panggil saya Ustaz Ustaz, panggil Ustaz Hadid. Sebab apa? CEO kilang besi. Dia pula juga. Kalau kita semula saya jadi CEO, semua harga besi saya turunkan semua. InsyaAllah Allah dia. Baik, tak nak ceritakan bagaimana ini seorang ulama, seorang pemberitahu, dan dia ini memiliki seorang sifat yang cukup pemurah. Dikatakan seorang dermawan yang luar biasa. Seorang pun cukup pemurah. Satu lagi, berkata lagi, tiap-tiap hari Jumaat dia, tiap-tiap hari Jumaat dia akan ambil menjam dan dimasukkan duit dalam menjam ni, duit dinar ni dalam menjam, masuk ke dalam menjam, dan dia akan agih-agihkan kepada semua orang-orang miskin yang ada di dalam Masjid Nabawi.
tiap-tiap hari Jumaat, bukan seminggu sekali tak, tiap-tiap hari itu, bukan sekali dia buat sebulan sekali tak, tiap-tiap Jumaat dia bagi kepada orang-orang miskin. Satu uncang. Tuan-tuan, satu uncang ni ada berapa dinar? Satu uncang. Tuan-tuan biasa tengok tak filem P.Ramlee itu dekat Martina. Kan Martina bila nak cari tukang jahit kan, nak jahit main kasih baba. Kan main kasih baba tu, kemudian nak cari tukang jahit sendiri supaya jahit main kasih baba. Kan tiba-tiba api dia kata buat jahit siang, malam tak lahir. Satu uncang buat emas. Kemudian buat jahit siang, buat jahit tak lahir, malam. Dua uncang buat emas. Kemudian tak boleh 3 uncang buat emas. Okey, tungguan dia berjalan. Jalan habis tutup mata ya. Masa tu Madinah tutup mata habis ni. Kemudian Madinah pun jadi sudah berubah. Ayah Siti, perempuan banyak muda, anak tak boleh jalan tutup mata. Tetapi saya kenal tak begitu. Tentu jangan ada orang saya nak bertanya. Ini saya tak ada tidur. Baik, satu uncang tu 25 dinar. Satu uncang tu 25 dinar. Saya biasa tanya sahabat saya, Ustaz Nazri, dia ni pegawai bank Islam. Tuan-tuan, satu dinar tu wang emas tu nilai dia, kalau nilai semasa nanti Malaysia lah, dia kata lebih kurang RM600. Satu dinar, kalau 20 dinar berapa? Kalau dirham wang perak, dinar wang emas, dirham wang perak, dirham dengan dinar ni lebih tinggi. Dirham pernah sekilas, dirham mungkin dia kata setengah separuh daripada dinar, 300 lah dia. Makna dia bagi setiap satu uncang. Sehingga orang dalam masjid itu semua seorang balik dengan Allah, alhamdulillah, ini kepada kami, tolong bantukan, tolong hamba kami pada ketika itu. Baik, ada satu kisah yang menarik diceritakan bagaimana luar biasanya Sa'id bin Al-As bin Sa'id. Ketika mana bersama-sama dia tu ada seorang ulama yang belajar dengan dia ni ulama kan, orang bersama ulama tu belajar dengan dia. Dia namanya Minal Qurra, daripada orang-orang yang belajar mengajar Al-Quran Al-Karim. Dan dia belajar hari-hari dengan Sa'id bin Al-As di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Satu hari Minal Qurra ni, orang daripada Minal Qurra, isteri dia beritahu, Pak, kita memang makanan rumah kita makin lama makin kurang. Makanan rumah kita ni makin lama makin tak ada. Pak, YB kita ni kan seorang murah. YB kita ni kan seorang yang baik. Abang mintalah dekat YB bantuan kita ni terusan anda nak beli gula tepung, tak ada duit bang. Ada setengah kilo tepung tinggal. Tolong abang minta dekat YB. Tiba-tiba Minal Qurra ni kata ke isteri dia, Puan, Puan, kau ni nak aku siap-siapkan dulu aku di depan orang ramai. Kau tak malu ke nak minta dekat YB? Kau tak malu ke nak minta ke Amir meninggalkan aku di Malaysia? Betul lah. Dia kata, tapi kita makanan tak ada. Larat pun nak makan. Dah tak ada makanan ni, berapa hari lebih lah. Kau jangan cakap apa kata lagi. Aku tak mau, aku tak akan minta dekat YB. Tak apalah, isteri ni pun beranak. Tak apalah, macam minyak pun tak apalah. Tiba-tiba tuan-tuan, lepas 4 hari itu, isteri dia sekali lagi berkata, kita ni bang semakin hari semakin miskin. Hari itu ada juga gula setengah kilo, tepung setengah kilo, sekarang habis dah. Kalau orang sebut duit setiap dia dah. Nak beli tepung tak ada duit, nak beli gula tak ada duit, tak ada semua. Apa pula beli GST sana, GST sini, bang tolong bang, duit tak ada bang. Tak langsung duit nak jadi kampung pun tak ada duit. Cerita dia itulah, tolong bang, minta lagi dekat YB. Kalau abang tak nak bagi pihak abang, tak apalah, abang ingat ni anak kita yang bercak-becak namanya bang, tolong abang. Okeylah. Sagi malam kakak, aku lepas aku dengar kuliah dia, aku mengajar
dengan dia, aku cuba dengar. Lepas Isya, dia biasa lepas Isya. Dan saat Al-Asr di depan lagi pakai ramah, kemudian anak murid dia ramai semua dah balik lepas Isya. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia duduk di tepi dia. Aduh. Kemudian Sa'id beritahu ni, Sa'id beritahu, Amirin bin Abi Bakar berhormat beritahu, tak balik lagi dah. Tak ada berhormat. Pasal apa? Saya nak iktikaf. Dan Sa'id Al-Asri dia mewarisi apa yang dimiliki oleh Osman bin Affan. Di antaranya dia boleh baca air muka orang. Itu kelebihan dia. Kan Osman ni boleh baca air muka orang. Dia tengok muka dia, dia tak boleh baca. Kan satu hari Osman bin Affan biasa di sebut nama Nabi SAW. Osman bin Affan satu hari ketika Nabi pergi ke masjid, dia nampak seorang hamba Allah dan dia ditegur hamba Allah. Dia tegur seorang sahabat ni, wahai sahabatku, aku nampak kesan zina di mata kamu. Aku nampak kesan zina di mata kamu. Sahabat bertanya, wahai Osman, apakah telah turun ayat Quran baru yang mengatakan dekat mata aku ni ada kesan zina? Dan aku dengar Nabi SAW bersabda, irfa'u firasat al-mu'min. Takutlah kamu kepada firasat sangkaan orang mukmin, sebab orang mukmin tengok daripada kacamata iman dia. Dia tengok, dia tahu dia ni mungkinlah daripada iman dia, cara berjalan, cara bercakap, cara mantul dia ni memang orang yang berbiasa buat maksiat kepada dia. Jadi Osman kata, aku dengar Nabi SAW cakap begitu. Takutlah kamu kepada sangkaan orang mukmin. Tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in, apa juga perkara yang disangkakan kepada Nabi itu pun terima. Nabi cakap, Nabi cakap, dia kata, tiba-tiba sahabat dia kata, Tuan Osman, aku dalam perjalanan pergi ke masjid tadi, kan? Dalam perjalanan aku ternampak seorang wanita dan aku tertengok menampak seorang wanita pakai jilbab itu pada semula. Kemudian aku tertengok tumit kaki dia. Tuan-tuan, dia atas tumit buku lali, tumit ni buku lali. Atas buku lali itu nama dia betis, atas betis nama dia aku tertengok tumit sehingga terdetik di hati aku. Kalau dapat ada projek dengan dia ni, terdetik macam tu, terdetik di hati aku, dia kata. Jadi pada ketika itu, sebab itulah kamu nampak kesan zina di mata aku. Tuan-tuan, kita hari ini bukan terdetik saja, tuan-tuan. Bukan nampak tumit saja, pohon pun nampak. Kalau rezeki tuan baik, luar, lukuk, semua nampak, tuan. Ya Allah, kita hari ini. Dan satu, makna dia Osman ni apa dia baca ayat orang ni. Aku nampak kesan zina di mata kamu. Itu Osman ni apa? Itu zaman Osman. Zaman kita nak buat tak jadi. Bang, saya nampak kesan zina di mata kamu. Ya Ustaz, ya. Dia tak masuk Ustaz lagi dah. Ini kalau kita kan, itu zaman Osman ni. Baik. Ini dia tengok sama penduduk Etika. Dia tengok dia ada masalah ni. Okey. Cuk kau cuma baca dekat aku. Kamu ada masalah kata saya ni Etika. Aku tahu kamu ni ada masalah. Dan cuma cerita tentang masalah kamu. Dia kata apa orang yang begini. Amir ini begini untuk orang yang dia tahu lah tu ada mana masalah. Okey. Mungkin dia di mana nak cerita dekat aku. Dia pun ambil makin lama makin buang. Tak tahulah saya ni saya buat ni pun tak jadi semua. Sangkut projek sana, projek sini, payment tak bayar semua, pakar tak bayar ke. Jadi sebab itulah saya pun tak ada makan. Saya nak minta dekat YB saya segar. Tapi isteri saya semua minta juga untuk anak-anak saya. Pokoklah yang orang ada sikit yang kandung ke, gula ke, telur ke, bagi sikit untuk saya nak selalu hidup isteri dan anak-anak saya. Okey. Kata besok kamu datang dekat pejabat aku, jumpa pegawai khas aku, minta dekat dia. Pejabat ini nak pegawai ini bagaimana? Pusat khidmat masyarakat. Selama masyarakat pergi jumpa pegawai khas aku, minta dekat dia. Okey. Kemudian balik besok pagi, sahabat ini datang minum korban. Minum korban ini datang jumpa
wakil daripada pegawai khas Amirul Mukminin. Bila sampai saja nama siapa? Nama sekian. Malam tadi saya jumpa YB semua datang tengah hari ini, pagi ini untuk ambil sedikit sumbangan, ambil sedikit kalau untuk YB yang bagi kepada saya. Ada YB yang bagi khabar kepada saya dah. Jadi YB pesan dekat saya, kata kali ini dia punya pegawai masyarakat ni, YB suruh tolong datang orang bawa 3 orang untuk nak angkat barang-barang kembali. YB suruh datang bawa 3 orang untuk nak angkat barang-barang kembali. Takkanlah nak angkat sampai 3 orang setakat gandum 3 kilo, ya Allah, aku seorang pun boleh angkat. Ni YB suruh bawa 3 orang, apa benda lah YB nak bagi ni, buang-buang TV dan TV ni. Mungkin juga lah mesin basuh juga, peti air satu juga. Tak apalah dia bagi. Kami teguran, dia cari teruk, dia jadi ketiran dia, tak cari macam tuan-tuan YB nak bagi tuan-tuan sumbangan, agak-agak kena bagi jiran kata balik. Takkan bagi pun kita bagi hari tuan-tuan angkat isteri. Maka dia pun boleh isteri. Kalau sekarang dia betul nak minta sesuatu YB bagi bantuan dekat kita. Sekarang ni YB dah bagi dah. YB suruh datang, dia ambil bapak kita pejabat khidmat masyarakat ini. Mai Jokowi. Pergi-pergi, tanya pegawai masyarakat, ingat tu tadi tak boleh datang. Datang pula lah. Tadi balik ingat tak boleh datang. Jadi saya pun dah maklum pada YB. YB dah beritahu dah. YB kata apa? Tak apa, dia tak boleh bawa barang balik. Apa? Kamu cari 3 orang hamba, suruh hamba ni ambil barang-barang ni, hantar ke rumah ni. Sekarang ni hamba tu nak bawa barang balik, dah hantar ke rumah kamu. Kamu pergi tengok. Dia tak sampai dah hotel tipu lagi. Macam tu lah lebih kurang. Ada depan dia, cuba pergi. Dan tengok-tengok ada 3 hamba ni angkat 3 guni. 3 guni. Apa benda ni 3 guni bawa ni? Dan dia tengok-tengok, tanya boleh nak bawa mana barang ni? Nak bawa mana barang ni? Saya diarahkan oleh YB supaya bawa barang ni ke rumah. Ada salah seorang daripada Minang Korok dan sikit-sikit. Mana tu? Okey, ikut saya. Bawa pergi. Bila bawa pergi sampai ke rumah dia tuan. Dan pada ketika itu dia kata, terima kasih kalau buka barang saya. Dia pun buka lah satu bunyi itu. Buka tuan-tuan, hamba orang muda. Hamba dia tak angkat barang-barang yang pegang-pegang, yang tak barang yang berat-berat. Hamba yang tak barang yang berat-berat. Tengok-tengok, buka satu bunyi itu tuan-tuan. Ada duit di dalamnya sebanyak 10,000 dirham. Tentang 10,000 dirham, kalau 1 dirham 300 kali dengan 10,000 berapa? 300,000 kan 3 juta. Tentu matematik pun juga. 3,000 kan 3 juta. Maka 1 dirham 300 ringgit. Kalau 10,000 kali berapa? Katakanlah kita katakanlah 300,000 sudah. Maknanya setiap satu bunyi itu ada 10,000 dirham. Maknanya kalau ada 3 bunyi tetap bermakna ada 900,000. Ya Allah, dia kata Masya Allah, untunglah siapa yang dapat yang berhormat macam ni tuan. Yang berhormat ni bagi 900,000. Tak seronok tuan. Seronok kita dapat beri 500 seronok dah. Ini dapat 900,000, tak seronok ni. Ya Allah, tak apalah kita dekat hamba ni. Terima kasih kata kamu dah tolong angkat barang ni. Terima kasih banyak-banyak. Kamu balik bagi ke YB, insya-Allah lepas 3 tahun ni kita bagi YB, kami semua akan tangkah YB lagi. Macam tu lah dia cerita dia lagi buat. Kekal je lah momentum macam ni. Ya Allah, kata hamba ni kata apa? Tuan, minta maaf tuan, saya tak boleh bagi. Pasal apa pula? YB pesan dekat saya ni kena bekerja dengan tuan. Kerja dengan dia? YB ni perangai dia, sangat panas ni perangai dia. Kalau dia bagi sesuatu dekat rakyat dia, kalau dia bagi dekat rakyat dia tu, apa benda yang hamba ke, apa benda yang dia bagi hadiah tu, semua hadiah tu milik kita semua, tak ada hak lain. Carilah tuan-tuan beli barang dekat IKEA. Tahu IKEA?
beli bahan IKEA, contoh tak pernah buat kali ke rumah, pada ketika itu besok pagi itu lori IKEA itu datang bantar barang dekat rumah tuan-tuan. Dan sampai dekat rumah dengan lori IKEA, dengan 3 orang pekerja IKEA itu bekerja dengan tuan-tuan. Itu tuan-tuan, cerita ni macam ulang lebih kuat. Ni saat Al-Mas seorang dermawan yang cukup luar biasa. Dengan sebab itulah dia punya rezeki ni Allah Ta'ala bagi berlimpah-limpah kali ganda. Ya Allah, ini pemurahnya ulama-ulama, pemurahnya sahabat-sahabat zaman dulu. Sebab itulah kalau kita tengok Abdurrahman bin Auf sampai hari ini orang sebut nama dia. Sebab apa? Sebab pemurah dia. Dan sampai hari ini sahabat-sahabat ridwanullah alaihi ajmain tuan-tuan tak kenal pun siapa dia. Contohlah kita ambil Abu Hurairah, tak kenal muka dia pun tak kenal, tapi sampai hari ini nama dia orang sebut. Sebab apa? Ini tentang bagaimana orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia ilmu ke, Allah Ta'ala bagi rezeki dia harta ke, dan harta tu kata Sa'id Al-Asli dia akan letakkan di tangan, dia tidak letak di hati. Dan harta dia letak di tangan, kalau letak di hati dia kata dia akan jadi sombong. Harta ni perhiasan dunia saja. Kita baca kan dalam bahasa Hindustan disebutkan harta bagi dunia, harta bagi Muhammad Syarif. Contohnya di sana seperti betul harta ni permainan dunia, daki kita macam mana kita buat pun dia takkan hilang. Harta permainan dunia ataupun perhiasan, harta daki harta ni tak ada mahabbah boleh belah, cinta boleh belah. Apa itu Sa'ad bin Al-As. Jadi ada satu kisah tuan-tuan, Sa'ad Al-As ni ketika mana ada seorang Badui, dia cerita kisah dia dalam kitab yang sama. Dia seorang Badui ni orang tu datang di rumah di pejabat Sa'ad Al-As, minta dekat Sa'id, YB ni ambil minit bantuan. YB boleh tak saya nak anak saya nak masuk sekolah nak beli tu pun tak ada. Boleh tak YB saya nak minta bantuan sebanyak 500 dirham. Saya nak minta 500 dirham, bukan nak pinjam, nak minta 500 dirham. YB kata, cukup ke 500? Dan tak apalah, aku lagi bagi kamu 500 dinar. Ya Allah Tuhan, minta 500 bagi 1000. Itu Sa'ad Al-As minta 500 bagi 1000. Bagi ini menangis. Pasal apa? Tak bagi kau menangis pasal apa? Tak cukup ke? Dan bagi, ya Allah, aku menangis sebab kalau kau mati bagi, aku tak tahu siapa lah kau yang nak tolong aku. Memang YB boleh diharap. Ya Allah. Jadi pada ketika itu dia kata, menangis Allah semua tuan-tuan bila berdepan dengan akhirnya mukmin ini. Siapa Sa'ad Al-As. Jadi ketika mana dia meninggal ini, diriwayatkan masa itu pemerintahan disebut nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan sepupu Utsman bin Affan dan merupakan sepupu angkatlah kepada Sa'ad Al-As. Ketika mana dia meninggal dunia, kemudian anak dia yang bernama Amru bin Sa'id bin Al-As bin Sa'id Al-Umawi, dia pergi cari siapa? Dia pergi cari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini mana pemerintah pusat di Najd. Jumpa Muawiyah bin Abi Sufyan dan maklumkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, wahai Amirul Mukminin, ayah saya dah meninggal dunia. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ayah kamu ni seorang yang baik. Sebab itulah berdekatkan ayah kamu di Madinah. Confirm ayah kamu ni beri syarga ke Madinah. Sebab itulah sejak aku jadi Amirul Mukminin ni, jadi bapak aku jadi gubernur di Madinah memang tak ada masalah. Allah Akbar, tak ada lupa bapak kamu ni muka dia sebiji. Maka kita baca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah baik. Sebelum bapak kamu meninggal dunia, ayah kamu meninggal dunia, ada tak ayah kamu tinggalkan apa-apa hutang? Ada tak tinggalkan apa-apa hutang? Anak dia kata, ada Amirul Mukminin. Berapa banyak? Dia kata, hutang ayah aku sebanyak 300,000 dirham. Hutang ayah kamu 300,000
10,000 dirham. Ya Allah, banyaknya hutang. Rupa dia orang kaya ni banyak hutang. Kan? Tapi lah kalau tak hutang tak kaya. Dalam masa KLCC ni berapa ramai yang beli capital cash? Ada, tapi tak ramai tak, mungkin ada 200. Siapa yang beli rumah cash? Harga rumah 18 juta beli cash ada. Ada 2 orang yang tak kadang beli tuan-tuan. Tapi tak ada. Adalah tak ada yang beli cash, betul semua kena hutang. Kalau nak kaya kena hutang. Tak apalah macam ni kata. Macam ni. Sebabkan bapak kamu ni ada hutang 300,000, dapat hutang bapak kamu semua saya akan jelaskan. Kata Muhammad, wahai Amirul Mukminin, ayah saya dah salah, bapak saya dah pesan, kalau ayah mati, jangan benarkan siapa-siapa bayar hutang ayah. Kamu pergi jual tanah ayah itu, ambil duit dia, jelaskan semua hutang-hutang ayah. Tuan-tuan ni anak yang amanah. Kalau kena dekat kita lah tuan-tuan. Kalau kena dekat macam mana ada? Ayah ni ada hutang ni, kemudian ambil duit, wajib nak tolong ayah. Ayah sebuah tanah ni, macam mana ada? Shhh, bukan tanah bapak kita ni kita jual. Tanah bapak ni, yang masyarakat ni. Itu kalau kita kan, jadi anak yang amanah. Jadi tanah bapak kamu ada berapa hektar? Tanah bapak saya ni nilai dia berapa? Nilai dia kata lebih kurang 300,000. Tak apa. Pada detik itulah bagaimana mak ayah kata, hutang bapak kamu tu, tanah bapak kamu tu aku yang beli. Nampak orang buat baik ni pasti Allah Ta'ala tolong kepada kita. Siapa juga orang nama dia akan mungkin buat baik, mesti rezeki dia Allah Ta'ala bagi bantuan. Kalau dia letak orang lain kalau bayar hutang. Baik, sebab kau ingat pesan bapak dia yang pertama, dia kata bayar hutang bapak. Yang kedua, tolong hubungkan semula dengan kawan-kawan abang. Sering dengar kan? Kalau abang mati ni, hubungkan balik dengan kawan-kawan abang ni. Sebab tu saya kalau orang pergi kunjungi tuan-tuan, kalau suami isteri saja memang confirm saya tak pergi lah. Kalau tuan-tuan bercadang dengan kami saya pergi, kahwin juga, panggil Ustaz Nizam dan Ibu. Kalau bagi suami isteri duduk hotel dia masih tak pergi. Sebab apa? Nak bawa anak-anak kita ni kawan abang, nak mau sekian. Besok juga kata besok hubungkan balik dengan kawan abang ni kawan abang. Kita pun kena macam tu, hubungkan balik dengan kawan-kawan. Yang kedua aku, kita ni kalau jumpa orang miskin, orang yang perlu bantuan, bagilah, dulu sikit sumbangan. Jangan bakhil, jangan ya. Kalau kau betul-betul memerlukan, tentu ada orang memerlukan semua. Saya bisa sekali ceramah di section 7 insyaAllah. Ada seorang perempuan daripada Thailand. Dia jual kerupuk. Dia panggil kepuk. Dia jual masa tu saya isi minyak. Saya tengok dia, Assalamualaikum Ustaz. Dia tengok saya pakai jubah, pakai serban ni Ustaz pun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cik, siapa? Dia kata jual kepuk. Macam mana kata? 3 paket, 3 bungkus 20 riyal. 3 bungkus 20 riyal. Tak apa pakcik, saya ambil sebungkus ya. Tak apa, saya bagi makcik 20 riyal. Tak apa, yang 2 bungkus ni makcik jual dapat duit. Tak apalah Ustaz ambil datang 2 bungkus. Tak apa, saya tak sebungkus ya. Yang 2 bungkus ni makcik jual dapat duit. Saya bagi 20 riyal juga. Dia ambil duit tu, ambil dia cium. Ya Allah, mengalir mata ni. Saya kata kenapa makcik? Ustaz, saya duduk daripada pukul 11 pagi tadi. Saya duduk pukul 11 pagi tadi. Ustaz seorang dia beri cakap dekat. Dia kata, ya Allah, sebab tu cium ni. Tuan-tuan, orang memerlukan. Tolonglah tuan-tuan. Itu dia pergi ke sebelah. Ni makcik jual kepuk. Dia kata, tak apalah makcik, dekat rumah dah banyak kita lah. Nak jual kepuk, tak adalah. Dekat rumah pun dah banyak, dah buat apa banyak-banyak. Bohong. Kita ni makan bohong lah tuan-tuan, ya Allah. Jago tuan-tuan, bohong. Dah banyak kat rumah, dah buat apa banyak-banyak tuan-tuan. Kalau dekat rumah tuan-tuan dah banyak, tuan-tuan beli. Besok bila saya ceramah datang ke sisi ni, tuan-tuan bawa, bagi dekat saya. Tahu lah saya nak buat apa. Buat bakhil sangat kita ni tuan-tuan. Bagilah tolong. Sebab dia memerlukan. Dan mereka tolong tiga lah. Tuan-tuan kita ingatkan Nabi Ibrahim AS ketika manusia hidup di padang mahsyar ni minta
tolong untuk disyafaatkan. Nabi Ibrahim kata apa? Macam mana nak tolong? Aku pun dibicarakan kepada Allah dan aku biasa tipu 3 kali. Laqad kadzabtu salasa marrat kadhiban. Aku biasa tipu 3 kali. Macam mana aku nak tolong kau? Kata aku pun bicara lepas tidak. Tetap Nabi Ibrahim 3 kali tipu seumur hidup dan tak berani nak background kita. Tuan-tuan, itu Nabi Ibrahim. Laqad kadzabtu salasa marrat. Aku biasa tipu 3 kali tipuan. Tetap saya nak tanya orang mana ini. Siapa yang hari ini setakat hari ini baru 3 kali tipu? Cuma katakan ini. Lepas ini tipu ya Allah. Ya Allah, itu kita habis-habis. Habis-habis tipu. Tambahlah zaman pakai handphone ni lagi banyak tipu. Mana on the way. Baru nak cari on the way. Itu zaman kita banyak menipu kan. Awak tahu kita tipu kan. Jangan menipu kan. Hari-hari menipu. Hari-hari kita ni kena tipu pun dia kan. Ya Allah kan. Awak tahu menipu, sebaik tahu menipu, sebelum beli hari menipu, lepas beli hari ada banyak kali kena tipu. Itu tadi kami tidak masa saya ni. Jadi tuan kan. Tapi memang aku biasa buat salah macam mana kalau kau kata aku tipu Nabi Ibrahim, saya cerita kan. Tipu Nabi Ibrahim pertama dia kata dia dalam negeri itu nama dia di Babylon kan. Kata dia Namrus. Namrus ni suka ajak rakyat dia buat maksiat, buat dosa, yang hidup dia pecah-pecah macam-macam kan. Buat maksiat lama-lama. Jadi pada ketika itu Nabi Ibrahim tak pergi buat sedih, tak pergilah bagi maksiat dia. Polis dia tahan, dia punya rela dia tahan. Macam orang puasa tu tak tahan betul. Nabi Ibrahim pasal betul tak pergi ni arah raja ni. Sebab apa? Aku sakit lah, aku tak pergi. Aku sakit, itulah tipu Nabi Ibrahim yang pertama. Kemudian kayak kata pergi, duduk dia mati. Kenapa? Okey, bila Nabi Ibrahim duduk rumah, bila polis dah belah, puasa dah belah, Nabi Ibrahim ambil kapal, dia pergi mana? Dia buat operasi. Operasi itu nama dia operasi cantas. Cantas apa? Cantas berhala-berhala yang ada di rumah ibadat itu. Bila dah habis semua pecah berhala lagu, pada ketika itu Namrus tengah joget, orang itu mabuk maksiat apa-apalah. Orang muda semua joget lagu kan. Pada ketika itu dah cantas-cantas tinggal satu berhala yang besar kan. Jadi Namrus ni kan orang-orang umum dah pergi tempat-tempat maksiat lagu. Namanya ni Hollywood punya ni juga Hollywood lah Hollywood je nanti saya kata Hollywood pula Hollywood oh hei kalaulah mata bertentang mata hati di dalam bagai nak bila hei Hollywood lah betul bisa dengar kan betul saya sebut tadi jangan orang sana pada lepas tu tak apa muda lah jangan kamu lari di atas garisanku. Kalau muda lah, kita dengar. Bukan duit jalan kayu umum, badai lewat jalan kayu jati atau berkuat. Api dah joget dengan disco apa semua tu. Pada ketika itu untuk sekarang. Okey, kita dah kuat buat maksiat. Aku nak kamu semua balik rumah ibadat buat apa? Buat sembahyang sunat taubat. Kita tu lah juga. Buat sembahyang taubat. Dah buat sembahyang taubat. Tengok buka kuih, tengok habis semua berhala pecah. Siapa punya kerja ni? Tanya orang yang cek nanti siapa yang tak pergi konsert. Dia kata tuan seorang yang tak pergi. Siapa nak ada? Ibrahim yang tak pergi. Dia panggil dia? Panggil Ibrahim. Tanya Ibrahim, kamu yang pecah semua berhala-berhala yang ada di rumah ibadat kami ini. Bukan aku yang pecah. Itulah tipu Nabi Ibrahim ya. Yang kedua kan akhirnya Ibrahim dibangkang banyak cerita tu. Kemudian Nabi Ibrahim pun dihalau oleh di Babylon. Babylon tu di Iraq. Ibrahim dihalau di Babylon. Pergi ke mana? Pergi hijrah ke Palestin. On the way ke Palestin tu kan, jumpalah seorang negeri. Nabi Ibrahim dekat Sarah. Sarah ni siapa dia? Sarah ni isteri Nabi Ibrahim. Sarah kita terlalu sebuah negeri, kita dah lepas raja yang suka buat, pengusaha yang suka buat maksiat, kita akan lalu beberapa negeri pula raja yang suka buat maksiat seorang-seorang, sendiri-sendiri. Sebab itulah dia kalau kita terlalu negeri ini nanti, ada raja yang tanya kamu, apa hubungan kamu dengan aku? Sebut aku ni adalah abang kamu. Jangan sebut aku ni suami kamu, kau dengar tak salah? Okeylah, itulah tipu Nabi Ibrahim yang ketika wahal itu suami dia disuruh isteri tipu bagaimana dengan raja, itulah kamu ni ada Islam ni adik aku, adik aku. Jadi pada ketika itu raja tahan.
menanti siapa kamu aku Sarah. Ma'alatu ala Ibrahim, apa hubung kamu dengan Ibrahim? Ukhtu, adik aku Ibrahim itu abang aku Sarah. Kau jangan nanti buang pula Sarah. Aku kenal pengalaman aku dengan perempuan ni lama. Aku kenal siapa dia anak dara, siapa dia bini orang. Kau ni bini Ibrahim. Jadi pada ketika itu Raja Bahutan wajib nak peluk Sarah, nak peluk dia tengok Sarah. Sarah di riwayat saya baca, ya Allah, isteri Nabi pun cantik, comel sungguh. Dengan dia macam cantik je, macam comel je kan. Tu kan. Syasha suka dia suka Syasha. Macam cantik je, macam comel. Ini kan orang tu merasa apa lah rasa kan. Tak apalah. Bila tangkap sekali ada satu puasa tarik, angkat saja tuan-tuan. Allah bila terangkat ni, Sarah doa, ya Allah, kau jangan mati kena waktu dia. Allah kalau mati, Allah turun ke bunuh dia, ya Allah. Puasa dia tak betul boleh. Dia kata sembuh aku. Kali kedua nak peluk Sarah, nak buat maksiat dengan Sarah. Sekali lagi Sarah tak angkat lagi sekali. Ya Allah, raja ni tuan, dia cepat semangat ni. Kali pertama gagal, kali kedua nak buat maksiat kali kedua. Nak buat kali kedua tu, Allah Akbar. Dia semangat dia lagi. Kali pertama semangat dah, kali kedua lagi semangat. Ni raja kita semangat dia. Pagi-pagi tongkat Ali Power Sarabah lah. Tengah hari tongkat Ali Power Rangers. Malam tongkat Ali Power Supply. Mana dia makan dia Allah. Tiba-tiba pada ketika tadi tewas. Akhirnya bekerja sampai ke Palestin. Nanti Ibrahim pun tak boleh tolong. Tuan-tuan nak kata tadi, kita pada hari ini tuan-tuan yang sekolah katakan disebut Al-Asad Al-Asni dengan putuskan hubungan dengan budaya. Kalau ada susah tolong, jangan menipu banyak. Dan itulah juga pada ketika itulah bila dia sampai di Madinah, tanya Madinah, ada tak bapa aku hutang dengan kamu? Siapa-siapa Madinah ada bapa aku hutang? Dia kata bapa kau hutang dengan aku. Seorang muda kata sebanyak 20,000 dirham. Banyak ni bapa aku hutang. Bapa aku hutang apa dengan kamu? Dia kata sebelum bapa aku mati, aku biasa jalan dengan bapa kamu. Kemudian bapa kamu saya tanya, kau ni ada apa tak nak dengan aku? Kau ada apa nak tak dengan aku? Baik, kalau bagi dia sikit bagi saya nak berapa? 20,000. Kau ambil bank, dia ambil bank tulis. YB tulis. Okay? Bila aku mati besok, kamu ambil dekat anak aku sebanyak 20,000 dinar. Tak pasal-pasal. Dia kata. Ada tentunya bawa YB cari jalan bagi anak Amerika dan kita. Ada nak apa tak? Saya nak 20,000 YB. Ada tak? Kalau ada lah tuan-tuan confirm YB kita pangkat dari sebelum ini. Ya Allah. Itulah kalau kita tengok bagaimana seorang dermawan yang cukup umurah yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita Allah Taala bagi sifat pemurah ini yang dikurniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagilah kita ikut sahabat Nabi Sa'ad Al-As ini seorang yang hebat dan pandai sehingga jadi gelar Karim Quraisy orang mulia di Quraisy yang dibawa yang sangat pemuda kehidupan ini akan. Mudah-mudahan Allah Taala bagi sifat pemurah ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.